kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ataupun asar-asar yang berkait dengan zikir dan doa yang dituntut kepada setiap muslim melakukan dan beramal dengannya, start daripada tidur hingga kepada tidur semula. Katanya, ucapan orang yang diajak berbicara ketika sedang salat. Kami riwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim pada Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Artinya, sesiapa yang ditimpa sesuatu ketika sedang solat, hendaklah mengucapkan subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadat sembahyang ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia, dan ada perkara yang membatalkannya. Antara perkara yang membatalkannya adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak di dalamnya sedikit pun daripada kalam manusia. Tidak boleh bercakap dalam sembahyang. Kita tengah sembahyang, kadang-kadang ada benda yang berlaku. Sebagai contoh, Tok Imam tersilap. Okey, terbiasa kita dengar contoh tu lah. Contoh, Tok Imam tersilap. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba Tok Imam tambah pula 1 rakaat lagi. Dah lah Tok Imam sembahyang panjang dah, kita gaduh saat ni. Dia tambah pula. Kawan ni subhanallah. Oh, marah Tok Imam. Subhanallah. Baik. Dah Tok Imam panjang kan? Kau dia kata panjang dah Tok Imam. Dia tambah pula 1 rakaat lagi. Allah. Okey, apa hak yang dituntut kepada makmum untuk menegur imam? Apa yang dituntut kepada makmum adalah mengucap subhanallah, berpandukan kepada hadis ini. Kata Rasulullah, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Sesiapa yang ditimpa sesuatu dalam sembahyang dia, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Okey, itu yang pertama. Ulama mazhab Imam Syafi'i, dia bahas aras tinggi sikit. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun ulama fiqh secara umumnya melihat hadis ini bahawasanya perkataan syai'un, kata Rasul, sesiapa yang ditimpa sesuatu. Dalam pengajian ilmu bahasa Arab, perkataan syai'un ni nama dia isim nakirah, nama dia. Di dalam bahasa Arab ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Fungsi dia berbeza. Syai'un adalah isim nakirah sebab tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, isim ma'rifah. Kalau asy-syai'u, isim ma'rifah. Tak ada alif lam, dipanggil isim nakirah. Itu cakap mudah lah. Okey, syai'un isim nakirah. Sebelum daripada dia ada man, dipanggil man syartiyah, man syarat. Siapa-siapa? Tu, siapa-siapa hak yang ditimpa sesuatu dalam sembahyang dia, maka dia kena kata gini. Okey, siapa-siapa ni syarat tu. Maka dalam kaedah disebut bahawasanya isim nakirah pada jatuh selepas daripada syarat, ia memberi faedah umum. Okey, maksudnya isim nakirah jatuh selepas daripada syarat, dia memberi faedah umum. Maksud dia umum, tak kira benda pun yang berlaku dalam sembahyang. Okey, itu maksud. Tak kira benda pun yang berlaku dalam sembahyang, maka boleh kita kata subhanallah. Okey, kita buat contoh tadi dengan Tok Imam silap. Okey, kita buat contoh lain. Bini kita panggil dapur. Abang, ni nasi siap dah Lambat-lambat bebel pula mari ya makan kau. Siap dah Kita tengah sembahyang. Abang mari ya. Kali kedua nampak tinggi sikit suara. Teka siap, dak mari, kita lelah jelek masuk. Kalau lambat sikit masuk bebel. Bini. Contoh. Kita tengah sembahyang. Jadi, apakah yang dituntut kita kata?
Subhanallah. Kata, kalau bini belajar tak apa, tengah semayang. Bini tak belajar tak bak je kau marah. Orang panggil ajak mari makan ni ucap subhanallah budak. Padahal kawan ni tengah semayang. Jadi apa hak yang dituntut kepada orang tersebut adalah ucap subhanallah. Orang mari rumah kita. Assalamualaikum. Cik Mak ada tak rumah? Cik Mak ada tak? Kita tengah semayang. Kita katakan ni subhanallah. Kata kuat sikit biar dengar. Sebab Rasulullah begitu dalam hadis ni. Dalam hadis ni, man nabahu syai'un, sesiapa yang ditimpa sesuatu, ada mengenai sesuatu, kena sesuatu, umum lah, tak kira dia pun, bukan mesti berkenaan dengan imam saja, tak kira dia pun, maka dia kena kata subhanallah. Okey, boleh faham? Cuma, okey, ada cuma. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ataupun nanti kita cerita dulu, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. Okey, bagaimanakah yang dikatakan percakapan anak Adam? Percakapan anak Adam adalah kalimah yang keluar daripada mulut kita. Kalimah yang keluar daripada mulut kita dengan qasad untuk memberi faham kepada orang lain. Itu percakapan kita. Kita cakap tujuan dia nak beri faham orang lain. Dia cakap ni kita orang hak yang melontarkan perkataan qasad dalam hati kita ketika kita lontarkan perkataan kepada pendengar agar pendengar memahami apa yang kita ucapkan. Manakala pendengar dia dengar kita saat itu kerana dia nak ambil benda yang kita nak khabar. Itu dalam percakapan ni ada qasad untuk memberi faham dan ada orang yang mengambil faedah daripada apa yang diucapkan oleh seseorang. Okey, itu percakapan anak Adam. Ulang sekali lagi ya, nak beri faham balik masalah ni. Sebab nak cerita hukum lepas daripada ni. Dalam sembahyang tidak boleh kita bercakap dengan percakapan anak Adam. Bagaimanakah percakapan anak Adam? Percakapan anak Adam adalah kalimah, perkataan yang digunakan qasad untuk beri faham kepada orang. Yang mana kalimah saat itu dia berbeza daripada satu kaum kepada kaum yang lain. Kalimah berbeza. Kalimah bahasa Melayu lain, bahasa India lain, Cina lain, Arab lain, orang putih lain. Dan kadang-kadang kalimah saat itu tidak wujud tapi diciptakan, akhirnya digunakan oleh masyarakat. Betul tak gitu? Kadang-kadang kalimah itu tidak wujud pun dalam bahasa asal, tapi baru diciptakan, akhirnya orang pakat guna, mungkin kelompok yang kecil. Lepas tu akhirnya semakin besar. Okey, boleh faham kan? Kita pergi kepada ucapan subhanallah. Ketika seorang tu imam salah, maka dia pun kata subhanallah. Okey, perhati molek. Ketika dia kata subhanallah, dia telah melafazkan perkataan. Nampak? Okey, melafazkan perkataan, ia perkataan subhanallah dengan qasad untuk memberi faham kepada imam bahawa tu imam salah. Maka di situ ada persamaan dengan percakapan anak Adam. Nampak kan? Percakapan anak Adam kalimah ni dia berbeza daripada satu kaum kepada kaum yang lain. Dan kalimah yang diguna boleh dicipta. Dan kita boleh cipta satu istilah yang kita guna mungkin sesama kita, yang tidak diguna oleh orang lain, yang tidak diguna oleh orang sebelum ni. Macam kita buat contohlah orang yang biasa duduk asrama. Budak-budak hak nakal ni duduk asrama, dia ada nak buat benda salah, nak isap rokok ke apa semua sekali, dia akan letak nama benda hak salah tu dengan nama lain. Dia reka nama benda. Dia tak guna nama hak betul. Orang hak yang duduk biasa asrama tahu lah. Orang hak yang duduk biasa duduk asrama memang tak tahu lah. Dia pandai lah. Dia pusing kat lain. Biasa duduk asrama. Tak. Biasa duduk asrama. Tak agak. Apa pernah biasa tu apa kata tu. Maksudnya dia tukar istilah lain. Takut orang tahu Jadi maksudnya dia menggunakan perkataan yang baru dengan qasad untuk memberi faham kepada orang lain. Itu termasuk dalam percakapan manusia. Jadi ketika dia kata subhanallah, seolah-olah nak khabar tu imam salah, tapi tak guna perkataan tu, guna perkataan subhanallah. Jadi perkataan tersebut ada qasad untuk memberi faham kepada imam
perkataan tersebut ada kosak nak beri faham kepada bini kita bahawa kita tengah sembahyang. Perkataan tersebut ada kosak untuk beri faham kepada orang mari cari kita bahawa kita tengah sembahyang. Maka dapat ada persamaan dengan percakapan manusia. Maka sebab itulah kata ulama perkataan subhanallah ketika diucapkan oleh seseorang untuk tegur orang lain, untuk khabar kepada orang lain bahawa keadaan dia tengah sembahyang, mesti dikosak zikir. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i, mesti dikosak zikir. Sebab dia perkataan subhanallah diguna tujuan yang lain, dia lari dah daripada asal zikir. Maka sebab tu kena kosak zikir supaya kekal perkataan tu sebagai zikir. Okey, boleh faham kan? Jadi kena kosak zikir. Dah kosak zikir ni aku berzikir, bukan mesti lagu tu. Subhanallah masa kita ucap saat itu, di samping kita nak tegur tu imam, kita ingat makna Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Bukan mesti ingat aku nak berzikir bukan mesti gitu. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi masalah ni sebenarnya bukanlah berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Tidak berlaku kesepakatan. Cuma apa yang disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan hujah yang ambil khabar saat ni itu, baik, cara nak sebut perkara tersebut mesti kena ada qasak dalam hati bahawa kita tu sedang berzikir. Dan bagaimana maksud sedang berzikir? Maksudnya masa kita ucap subhanallah, kita ucap perkataan tersebut kerana nak ingat kepada Allah, ataupun kita ingat makna dia subhanallah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, tu dimasuk dalam zikir. Bukan mesti saja aku berzikir, bukan mesti lagu tu. Okey, habis. Seterusnya katanya riwayat lain di dalam kitab As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nabakum amrun falyusabbihir rijal wal tusaffiqin nisa. Apabila kamu ditimpa sesuatu ketika sedang solat, hendaklah yang lelaki bertasbih dan yang perempuan memberi isyarat tepuk tangan. Jadi orang lelaki apa yang dituntut kepada dia adalah bertasbih subhanallah, manakala orang perempuan tepuk tangan. Jadi kalau terimang tu bunyi khemah orang puan tepuk tu kuat juga. Orang puan dengar belakang kan? Ke tak dengar? Dengar kan? Dengar sebab ada speaker. Jadi orang puan buat orang dengar. Jadi kalau terimang saat ni tu dok galik dengar. Tambah dalam tengah semayang orang senyap je kan. Dengar kalau terimang galik. Mereka tu imam duk mikir banjir pula lagi nak kita haikang mari duk mikir nak haikang lagi nak pergi akak pukak lagi, nak tahan bubu lagi teka banjir ni. Memang dak ingat dak sedar sungguh orang tegar. Mai 2-3 orang bunyi kepah duk betul orang tu bunyi kepah. Sedar dah tu. Soal tu imam dengar dak nombor 2, tapi yang penting kita buat sebagaimana yang dituntut. Jadi kalau duk dekat pun mai tu imam pekak dak dengar juga. Tok Imam kuat duk gayut telefon masa muda dulu. Contoh, mai kuat nak siapa ke jeng sikit memang duk dekat pun kepah tak dengar. So kata kepah subhanallah pun tak dengar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, orang lelaki dituntut bertasbih, orang puang dituntut tasfiq. Tasfiq ni tepuk. Kalau sebalik macam mana? Orang lelaki nyegi tepuk dak sekarang. Orang puan yang ucap tasbih, apakah hukum? Hukum tersebut menyalahi sunnah. Adakah ia membatalkan sembahyang? Tidak. Perbuatan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang, melainkan 3 kali berturut-turut. Jadi perbuatan orang puan kata subhanallah, ia tidak membatalkan sembahyang, cuma menyalahi sunnah. Dalam riwayat yang lain, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Bacaan tasbih untuk laki-laki dan isyarat tepuk tangan untuk perempuan. Okey, habis. Zikir setelah solat. Habis. Lepas daripada semayang selesai, ada pula zikir selepas daripada semayang. Allah. Kita bincang ni sampai sini ni, kalau sedar tak sedar ni, start daripada zikir kita bangun daripada tidur lagi. Ke start daripada nak tidur lagi. Bak pakaian ada belaka, permulaan semayang, tengah semayang ada belaka dah. Ni zikir setelah daripada solat.
Nanti kalau kita baca banyak lagi, kita sampai sini kalau kita fikir start daripada awal sampai ke sekarang, Allah banyaknya benda yang dilakukan oleh Rasulullah. Padang pun di sana ada hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sentiasa menyebut Allah di atas setiap masa. Allah Rabbi, memang cukup banyak ah. Baik. Para ulama bersepakat atas anjuran membaca zikir-zikir setelah solat. Setelah daripada solat ada zikir. Cakap kita wirid. Sepakat ulama kata ada anjuran. Kalau ada orang kata bid'ah, ada orang kata tak boleh berzikir lepas daripada sembahyang, hak tu ngaruk belaka. Hak tu tak betul. Hak tu ngaruk, menyalahi hadis, menyalahi sunnah. Tak ada seorang pun ulama muktabar mengatakan berzikir selepas daripada sembahyang adalah bid'ah. Kalau ada hak kata bid'ah, hak tu ngaruk tu. Hak tu tak betul sebab menyalahi hadis. Mereka tu ngaruk lagu tu. Mung melarang benda hak yang diperintah oleh syarak, sebenarnya mung sendiri itu melakukan perkara bid'ah. Baik. Sehingga kan Imam Nawawi kata ni, para ulama sepakat atas anjuran membaca zikir-zikir setelah solat. Banyak sekali hadis sahih tentang zikir ini dengan berbagai jenis. Di sini kami akan menukilkan zikir-zikir yang paling penting. Banyak, tapi kami nak ambil yang penting-penting je. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bilakah doa yang paling didengar? Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, bilakah doa yang paling didengar? Maksudnya bilakah doa yang paling didengar? Bilakah doa yang paling diterima ataupun yang mudah diterima, yang cepat diterima oleh Allah? Itu makna yang paling didengar oleh Allah. Bilakah doa yang paling cepat diterima oleh Allah, yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawful lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Benda kata Rasulullah, 1/3 malam terakhir dan selepas solat wajib, solat fardu. Okey, dua tempat ni adalah antara tempat yang cepat diperkenankan doa. Yang pertamanya tengah malam, ketika manusia sedang tidur. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hak yang tengah malam, hak tu memang ada hadis sahih yang lain. Di sana ada hadis sahih yang lain, Allah Subhanahu wa taala turun pada 1/3 malam kepada langit dunia, turun yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada persamaan dengan perkara hak yang baru. Itu mengikut apa yang dipegang oleh ulama salaf tanpa mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu perkara yang baru. Ada sebahagian daripada ulama khalaf mengatakan turun rahmat Allah, turun malaikat Allah Subhanahu wa taala. Okey, hak tu dua manhaj. Manhaj yang lebih selamat adalah manhaj salaf. Turun Allah Subhanahu wa taala yang layak dengan dia tanpa ada persamaan dengan perkara yang baru, tidak sama dengan turun kita pada langit yang dunia pada 1/3 malam. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, mana hal min mustaghfir? Ada tak orang yang beristighfar? Aku nak apa? Maksudnya tempat mustajab doa ketika tu. Dan sebab hadis ni, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ni, Imam Tirmidzi menilai hadis ni sebagai hadis hasan. Hadis hasan ni termasuk dalam hadis yang boleh diterima. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Maksudnya penilaian ulama hadis terhadap hadis ni berlaku perselisihan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya selepas solat wajib. Lepas daripada kita semayang tu antara tempat mustajab doa. Antara tempat mustajab doa. Sebab dia kita semayang ni kita rapat dengan Allah. Kita semayang ni kita dekat dengan Allah. Jadi bila kita dekat dengan Allah, lepas dari sembahyang kita masih lagi dikirakan dekat dengan Allah. Maka sebab itulah doa ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya mereka yang tidak berdoa ketika mana waktu tersebut bukanlah waktu susah untuk dia berdoa. Memang cukup-cukup rugi. Lepas daripada sembahyang takut nak berdoa. Dia doa ni bukan mesti angkat tangan. Bukan mesti angkat tangan berdoa, bukan mesti dengan mulut, dalam hati pun tak apa. Nak beradong angkat tangan, sekali dengan adab dia minta dengan Allah Ta'ala, mulut sekali dengan hati, bukan mesti dengan mulut, bukan mesti dengan
akad tangan, dalam hati saja. Minta dengan hati pun boleh juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Maksudnya, aku tahu bahawa solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tahu bahawa solat Rasulullah diakhiri dengan bacaan takbir. Dia sebenarnya inqida' ni selesai. Aku tahu bahawa selesainya solat Rasulullah dengan bacaan takbir. Aku tahu dengan selesainya sembahyang Rasulullah dengan bacaan takbir. Maksudnya lepas daripada sembahyang, sahabat bertakbir. Kan antara perkara yang disunatkan lepas daripada sembahyang, kita bertakbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi aku tahu Rasulullah selesai dah sembahyang. Maksudnya Abdullah bin Abbas berada jauh daripada masjid pun, di luar masjid sekalipun, dia mengetahui bahawasanya sembahyang telah selesai dengan dia mendengar ucapan takbir. Ia memberi maksud bahawasanya para sahabat bertakbir selepas daripada sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, satu. Dalam riwayat Muslim, riwayat Muslim menggunakan lafaz kunna, kami. Katanya pada riwayat lain dalam As-Sahihain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawa meninggikan suara, mengangkat suara dengan berzikir ketika orang-orang selesai solat wajib telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mengetahui yang demikian itu ketika mereka pergi kerana aku mendengarnya. Jadi lepas daripada sembahyang, sahabat berzikir. Lepas daripada sembahyang, dan sahabat berzikir, Rasulullah berzikir dengan suara yang nyari. Rasulullah berzikir dengan suara yang nyari. Maksudnya kuatlah. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, dengan nyaringkan suara selepas daripada sembahyang. Sehingga kan orang yang duduk di luar masjid sekalipun mengetahui selesai dah sembahyang dengan adanya zikir selepas daripada sembahyang. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama mengatakan antara perkara yang disunatkan adalah meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang. Jadi kalau kita berzikir subhanallah, angkat suara subhanallah, subhanallah, macam sebahagian daripada orang tempat kita buat. Ni pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Namun Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya Rasulullah meninggikan suara berzikir selepas daripada sembahyang adalah kerana nak mengajar zikir tersebut kepada sahabat yang baru memeluk Islam. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata tidak disunatkan meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang. Berzikir disunatkan, meninggikan suara tidak disunatkan, melainkan tujuan untuk ajar orang. Kalau untuk ajar makmum supaya berzikir, maka barulah disunatkan meninggikan suara. Okey. Jadi kesimpulan, kita buat kesimpulan. Apakah hukum meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang? Cakap kita berwirid selepas daripada sembahyang, kita tinggikan suara, apakah hukum? Ulama berbeza kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan sunat, dan pandangan yang mengatakan sunat dia berpandukan kepada zahir hadis ini. Zahir hadis ini hadis Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas mengetahui selesainya sembahyang Rasulullah dengan dia mendengar suara wirid dan zikir dilakukan selepas daripada sembahyang dengan suara yang tinggi. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan sunat meninggikan suara dengan berzikir berpandukan kepada hadis ini.
Namun mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama mengatakan tidak sunat meninggikan suara. Kerana di sana ada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul." Maksudnya, hendaklah mengingat kepada sebut Tuhanmu di dalam dirimu, dalam keadaanmu merendahkan diri dan dalam keadaanmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan tidak meninggikan suara. Okey. Ada ayat Al-Quran Allah Taala sebut lagu tu. Maka dia kata pada asalnya tidak meninggikan suara. Dan ni Rasul meninggikan suara ni dalam hadis ni. Rasul meninggikan suara kerana nak mengajar makmum. Tapi kalau makmum pandai belaka dah, tak perlulah. Okey, boleh faham kan? Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang meninggikan suara dibolehkan, kerana ada pandangan ulama yang mengatakan sunat berpandukan kepada hadis ini. Tapi kalau ada orang hukum kata bid'ah, oh bid'ah weh, wiri kuat-kuat lepas dia sembahyang, bid'ah, itu adalah salah, menyalahi hadis. Sebab hadis ni secara zahir Rasul meninggikan suara. Cuma ulama membincangkan meninggikan suara ni adakah dibuat secara berterusan ataupun dalam keadaan tertentu. Di sini berlaku khilaf dalam memahami. Tapi hadis ni secara zahirnya Rasul meninggikan suara. Menghukum bid'ah meninggikan suara dengan berzikir pada sembahyang, itu adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sedap. Jadi kalau kita belajar dan kita tahu hujah, kita tahu oh gini rupanya. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Thauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat, baginda beristighfar 3 kali. Kemudian Rasul mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, tabarakta dzal jalali wal ikram. Baik, ya Allah, Engkau adalah As-Salam, antara nama Allah Ta'ala adalah As-Salam, dan daripadamu As-Salam, daripadamu keselamatan datang daripada Allah. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hal ni disebut dalam hadis Sahih Muslim. Rasul lepas daripada sembahyang, Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu Rasul baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini hak yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Auza'i, salah seorang daripada perawi hadis ini, ditanya tentang bagaimana bacaan istighfar dan bagaimana Rasul istighfar. Sebab istighfar banyak. Ada sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ada istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kan banyak. Istighfar mana Orang tanya Al-Auza'i, sebab Al-Auza'i seorang ulama dan dia salah seorang daripada perawi hadis ini. Orang tanya dia, ditanya tentang bagaimana bacaan istighfar, dia menjawab astaghfirullah, astaghfirullah. Maka sebab itulah kata ulama, lepas daripada kita bagi salam, sunat kita kata astaghfirullah sebanyak 3 kali, kerana benda itu dilakukan oleh Rasulullah, berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Kalau hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bermakna hadis itu sahih. Kalau hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bermakna hadis itu sahih. Jadi sebab itulah kalau ada orang kata wirid lepas daripada sembahyang adalah bid'ah, tu mengarut, tu tak betul. Pandai-pandaimu kata bid'ah. Lepas tu nak tinggal mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim ni? Orang yang betul-betul belajar, khususnya kalau orang tu mendalami ilmu hadis, pasti dia tidak akan menghukum bid'ah. Tidak mungkin dia menghukum bid'ah benda yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah selepas daripada sembahyang, Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasul istighfar 3 kali. Baik, dah boleh dah. Kalau kita istighfar dengan istighfar yang lain, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab dia
Sebab dituntut kepada kita istighfar setiap masa tanpa ada batasan waktu. Tanpa ada batasan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, kalau sampai dosamu lawang di langit, thumma astaghfartani, kemudian meminta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, aku akan ampun segala benda yang telah terjadi daripadamu, dosa yang membuat aku ampun belaka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Istighfar kepada Tuhan kamu. Maka apa jua istighfar diboleh tanpa ada batasan waktu. Sama ada sebelum semayang, pas semayang, dah kira di mana-mana sekali pun boleh. Cuma, okey, ada cuma kan? Ada cuma adakah istighfar astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih mendapat pahala sunat untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar pada bersemayam? Di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak mencapai sunnah. Kerana yang Rasul buat astagfirullah. Rasul dah buat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab dah kena ringkaskan ataupun kena ikut sebagaimana yang Rasul buat. Rasul kata astagfirullah, kita astagfirullah. Namun ada pandangan yang kedua, mengatakan tetap dapat juga, kerana penambahan tersebut, dalam penambahan ada benda yang Rasul buat. Okey, boleh faham. Dalam penambahan Rasul astagfirullah. Orang kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada tak perkataan astagfirullah dalam tu? Ada. Jadi apabila ada, maka tetap dapat juga. Jadi dalam masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama. Jadi apabila ada perbincangan di kalangan ulama, maka perlu kita kena berlapang dada. Orang yang kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia ambil pandangan yang mengatakan dapat, maka dia persilakan. Tapi orang yang kata dalih mesti kena ikut 100% yang Rasul buat, dipersilakan, tak ada masalah. Jangan balahlah. Sebab kadang-kadang benda gini ni balah dak sekarang. Benda gini balah. Bermula daripada ustaz sampai ke makmum pun ataupun ahli jemaah pun balah juga. Sebab mula-mula ustaz ajar dulu. Ustaz ajar bidah ni benda bidah. Siap dah kali ni. Siap dah. Jadi mula-mula jadi gitu. Tu jadi tak kenalah benda-benda kecil gitu, balah benda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat Rasul mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ini benda yang Rasul buat. Lepas daripada Rasul sembahyang, Rasul baca doa ni. Rasul baca zikir ni. Bukan doa, zikir ni. Maksud dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kita baca benda ni biar kita faham makna. Maksudnya biar kita ingat makna masa kita baca. Baru dia akan ada rasa kemanisan. Coklat manis lagu mana pun mahal lagu mana pun, buat balik Mekah ke, buat balik mana ke, Eropah ke, tapi kalau kita makan tak koyak kulit, tak rasa manis. Pakai orang kata sedap coklat ni, manis, suka sedap, manis lemau. Aku makan 4 utai dah tak dalam mulut, tak rasa sikit pun manis. Dah gana pula orang lain rasa. Aku tak koyak. Aku makan tak dalam mulut, tak koyak, pakai buang gitu. Mana rasa gani, rasa macam plastik je. Ya dah, tak koyak. Okey, sama juga dalam masalah zikir. Kita nak rasa kemanisan masa kita berzikir saat itu, kita ingat makna. Makna bukan payah sangat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Masa kita ucap saat itu, hati kita tidak lalai, hati kita mengingati apa yang kita ucapkan. Baru ada kemanisan dalam kita berzikir. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Lahul mulk, dia maha berkuasa. Dia tak makna lagu tu. Orang yang biasa belajar, lahul mulk, milik baginya kerajaan. Iyalah makna yang berkuasa, tapi pada asal makna lahul mulk, milik baginya kerajaan. Kerajaan adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Memberi kepada orang kerajaan orang yang mu kehendaki ya Allah. Dan mencabut kerajaan daripada orang yang mu kehendaki ya Allah. Baik. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala kerajaan dan pujian. Silap baca, pergi lajuk awal lagi. Kita duk kata salah kata jemuh. Kita hok yang salah. Sakit sungguh. Baginya segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'ah, tiada yang menghalang, lima a'taita, bagi perkara yang engkau beri ya Allah. Kalau Allah Ta'ala beri, siapa pun halang tak boleh. Jangan halang apabila Allah Ta'ala nak beri. Tapi kalau Allah Ta'ala tak mau beri, jangan siapa beri, tidak akan boleh. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang memberi bagi apa yang kau halang. Jangan main. Dan Allah Ta'ala nak beri, siapa pun tak nak halang. Dan Allah Ta'ala tak mau beri, siapa pun tak boleh nak beri. Itu maksud la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kita kena ingat, kita orang Islam, orang beriman, sama ada pemberian ataupun halangan, kita jadikan dua perkara tersebut sebagai tangga untuk kita rapat dengan Allah. Sama ada dalam pemberian ataupun dalam halangan. Kan kita ada pemberian, lepas tu halangan. Halangan ni tidak memberi. Adakala Allah Ta'ala beri, adakala Allah Ta'ala tidak beri. Kan la mani'a, tidak ada penghalang. Lima a'taita, bagi barang yang engkau beri ya Allah. Wala mu'tiya, tiada yang memberi lima mana'ta, bagi barang yang engkau halang ya Allah. Okey, kita ada beri dan kita ada halang. Kalau Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala halang, kedua-dua perkara tersebut orang beriman mesti jadikan ia tangga untuk dia lebih dekat kepada Allah, bukan lebih jauh daripada Allah. Orang beriman dalam apa keadaan sekalipun, dia mesti jadikan perkara tersebut sebagai tangga untuk dia dekat kepada Allah. Sebab itulah kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Oh, hebat sungguh, kagum sungguh, pelik sungguh urusan pekerjaan orang beriman. Sesungguhnya semua keadaan orang beriman baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Benda tu tidak ada bagi seorang pun melainkan hanya khusus untuk orang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Sekiranya dia dapat benda yang mengembirakan, benda yang dia suka, maka dia bersyukur kepada Allah. Tengok, dia jadikan benda yang dia dapat tangga untuk dia dekat dengan Allah. Dia bersyukur di atas nikmat tersebut. Fakana khairan lah, maka benda itu adalah lebih baik bagi dia. Wa in asabathu darra, jika ditimpa benda yang memudaratkan dia, menyusahkan dia, dia tidak suka, fasabar, lalu dia sabar, fakana khairan lah, maka itu adalah lebih baik bagi dia. Maksudnya orang beriman dalam semua keadaan, sama ada dalam pemberian ataupun halangan, kalau dia jadikan benda tu sebagai tangga untuk dia dekat dengan Allah, maka bermakna dia ada dalam kebaikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Rabbi. Tapi kalau orang tu tidak jadikan benda tu sebagai tangga untuk dekat dengan Allah, semakin dia boleh nikmat, semakin dia boleh benda yang mengembirakan dia, semakin jauh dengan Allah. Semakin mengembirakan dia, Allah Rabbi, naik pakak ke, naik gaji ke, ramai pengikut ke, gitu gini sebagai contoh. Tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bermakna perkara tersebut adalah bala untuk dia, fitnah untuk dia. Itu fitnah. Tapi sebaliknya, orang tu Allah Ta'ala nak bagi pun benda-benda yang nak kekayaan tak bagi, hak tu tak bagi, hak ni tak bagi, tapi dia sabar. Maka sebenarnya itu adalah hakikatnya pemberian yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebab itulah kita kena faham pemberian dengan halangan. Kalau kita faham pemberian itu adalah pemberian
halangan itu adalah halangan, lalu kita jadikan dua perkara tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pemberian dan halangan itu pada hakikatnya kedua-dua adalah pemberian. Oh, payah sikit nak faham. Kedua-dua adalah pemberian. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata lagu mana? Mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Manakala Allah Ta'ala telah membuka kepadamu, Allah Ta'ala bukakan kepadamu pintu kefahaman, Allah Ta'ala bagimu faham bahawasanya Allah Ta'ala tegahmu ni, Allah Ta'ala dak bagimu ni mu faham. Itu maksudnya mata fataha laka babal fahmi fil man'i. Tatkala Allah Ta'ala buka kepadamu pintu kefahaman ketika Allah Ta'ala tidak beri benda yang munak tu, maka ketika tu adal man'u ainal ata, kembalilah teguhan tidak Allah Ta'ala tidak beri, sebenarnya itu adalah hakikat pemberian. Okey, boleh faham? Nampak kan? boleh faham? Itu adalah hakikat pemberian. Okey, sebagai contoh, kita buat contoh. Baik, orang sakit dia nak dia nak sihat. Dia doa tapi tak boleh lagi kesihatan. Ada orang diuji dengan sakit, macam-macam sakit, tapi dia doa, minta orang tu doa, tapi tetap lagi sakit. Sebagai contoh, itu dipanggil Allah Ta'ala tidak bagi lagi kesihatan. Allah Ta'ala halang kesihatan dia. Tapi dia faham, Allah Ta'ala tak bagi aku kesihatan ni, kalau aku bagi kesihatan kepada aku, rasa tak bagi sejik. Tu dia. Rasa duk kabak bukit pukul 8 pagi, dak balik rumah lagi kabak bukit. Dah turun, nak minum air dulu. Hai, kalau duduk mari masjid, boleh tahan lagi takut. Semayang tak tahu kali mana. Okey, dia faham. Maka sebenarnya itu adalah hakikat pemberian. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang memberi apa yang engkau cegah, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Kekayaan seseorang di sisimu sedikit pun tidak memberi manfaat. Maksudnya, hak yang menyelamatkan seseorang daripada azab Allah bukan kekayaan yang dimiliki. Kerana kekayaan yang dimiliki sedikit pun tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat sejahtera. Baik. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu bahawa dia selepas solat, setelah salam, selalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dengan sebelum ni. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allah, tengok sahabat Rasulullah lepas daripada sembahyang sentiasa baca. Ini di antara bacaan yang sentiasa dibaca oleh sahabat Rasulullah. Nama dia adalah Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, semata-mata, yang tiada sekutu baginya. Bagi Allah Ta'ala segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tiada daya dan upaya selain daripada kekuatan Allah, selain daripada pertolongan daripada Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan kami tidak beribadah selain kepada Allah. Baginya Allah Ta'ala segala kenikmatan. Milik Allah Ta'ala, segala nikmat adalah milik Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita ni, Allah Ta'ala bagi pinjam, dan bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ambil daripada kita. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, maka kita kena bersyukur. Kami mengikhlaskan agama kami hanya kepadanya, yakni kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membenci. Tengok ni apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair menyatakan Rasulullah bertahlil dengan kalimah-kalimah ini setiap kali selepas solat. Ni Rasul baca kalimah ni.
yang aku baca ni Rasulullah baca, kata Abdullah bin Zubair. Maka di antara benda yang sunat kita baca lepas bersembahyang, kita baca ni. Jadi ambil peluang, kita baca walaupun sekali dalam seumur hidup, agar kita termasuk di dalam golongan ahli bagi zikir ini. Sekali pun tak apa dah. Baik. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa orang-orang fakir miskin daripada kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah dan mengatakan. Jadi sahabat Rasulullah dia ada dua golongan. Satunya golongan Ansar, penduduk Madinah, yang keduanya golongan muhajirin, hak yang berhijrah daripada kampung halaman, kebanyakannya daripada Mekah pergi kepada Madinah. Yang mana hak yang muhajirun, hak yang berhijrah, dah tinggal belaka rumah tangga, tinggal kampung halaman, kadang-kadang harta pun tak ada nak bawa, tinggal belaka pergi tempat orang. Jadi duduk tempat orang, cakap kita selas pinggang Cuma ada juga sahabat-sahabat yang pandai. Contoh Abdul Rahman bin Auf agak pandai nega. Di mana pun ke bawah pasar je dia, pandai cari duit, pandai dia. Tapi bukan semua sahabat pandai. Ada sahabat tak pandai, mana nak nega. Dan ada sahabat bukan tak pandai, pandai juga. Tetapi sibuk dengan benda lain, sibuk dengan berjihad, sibuk dengan menuntut ilmu, nak cari ke perkara-perkara tersebut. Jadi ramailah sahabat yang susah, hak fakir. Tambah-tambah lagi sahabat-sahabat hak yang berada di serambi Masjid Rasulullah yang dikenali dengan ahli suffah, antaranya Abu Hurairah sendiri yang mengharapkan makanan daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang kaya. Tapi walaupun dia tak ada benda, walaupun tak kaya, susah, tapi otak dia, hati dia duk teringat kepada akhirat. Kita biasanya kalau orang susah ni duk cara mikir bab dunia, maksudnya bukan salah cara bab mikir bab dia, bab nak cari duit. Bagaimana nak cari duit? Bagaimana nak cari duit, nak makan apa semua sekali. Tapi kalau kita tengok sahabat Rasulullah, bukan tak ada fikir bab tu, tapi ada lagi dalam hati dia benda yang lebih besar daripada tu, dia fikir bab akhirat. Okey, tengok lagu mana dia fikir bab akhirat. Jadi ada sekumpulan sahabat Rasulullah yang susah dari kalangan muhajirin datang jumpa dengan Rasulullah. Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qal tusabbihuna wa tahmaduna wa takabbiruna dubura kulli salatin 33. Maksudnya orang-orang kaya, dia mari ngaduhan kepada Rasulullah. Orang-orang yang kaya mendapat darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Sebab dia, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka memiliki harta lebih yang mereka gunakan untuk melaksanakan ibadat haji, umrah, berjihad dan bersedekah. Dia tak terjemuh lagu tu. Sebenarnya wa yatasaddaqun, mereka itu bersedekah, gitu je. Tapi biarlah memang kena guna harta belaka. Tapi dalam hadis tu wa yatasaddaqun sahaja. Dalam hadis maksud gini, sekumpulan sahabat Rasulullah susah mari jumpa dengan Rasulullah. Dia khabar kepada Rasulullah, orang-orang kaya sedap Rasulullah. Sedap dia boleh darjat tinggi semua. Lepas tu dia boleh nikmat hak yang kekal dengan kekayaan yang ada. Sebab dia, sebab semayang sama-sama semayang, kami semayang, dia pun semayang. Puasa sama-sama puasa. Cuma tepat hak tak samanya, dia dapat bersedekah dengan harta dia, manakala kami tidak mampu bersedekah, kalah semua kami. Okay, dia kabur lagu tu. Jadi maksudnya dia duk fikir orang kaya saat itu bukan kerana dia melihat harta yang ada pada orang kaya, dapat orang kaya saat itu menikmati dunia, bukan. Tapi dia melihat orang kaya mampu untuk bersedekah, dan orang kaya sedekah kepada orang susah juga, pada dia juga. Tapi dia tidak reda, dia berada pada pihak yang menerima saja, dia nak pada pihak yang memberi supaya dia dapat ganjaran yang sama. Okey, itu maksud dia. Jadi kami nak sedekah, wanda Rasulullah kami tak ada benda. Sedekah kaya juga Apa jawab Rasulullah? Tengok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mahukah aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang dengannya
kamu dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kamu. Orang yang buat amal banyak-banyak tu depan kau jauh hingga mu. Kalau buat benda ni mu dapat kejar dia. Mu dapat kejar dia. Laju kedegaan laju amalan ni laju dapat kejar orang yang tinggal kita jauh tu daripada sudut kebaikan. Dan kamu meninggalkan orang-orang setelah daripada kamu. Orang yang belakang mu sayuk mu tinggal dia. Orang yang dah cetong duduk sama dengan mu sayuk mu tinggal dia. Baik. Aku nak ajar kepadamu, serta tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu kecuali melakukan apa yang kamu lakukan. Tak ada orang yang boleh lawanmu melainkan kalau dia buat seperti mu buat. Benda. Mereka menjawab, "Mahu wahai Rasulullah?" Kata Rasul bersabda, "Kamu bertasbih, bertahmid dan membaca takbir setiap kali selesai solat sebanyak 33 kali." Mu baca tasbih, lepas tu tahmid, takbir. Tasbih ni subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sama ada baca 33 kali yang kita buat semua subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ataupun baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ikutlah. Yang penting biar cukup 33 kali belaka. Allah. Hak ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Orang yang ada pitih ke, yang tak ada pitih boleh buat. Jadi sahabat yang susah, dia dapat kejar sahabat yang kaya dengan banyak bersedekah dengan amalan ni. Maka alangkah rugi bagi orang yang tahu kelebihan amalan ni tapi dia tidak buat. Allahu Rabbi, alangkah rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada lagi riwayat yang lain ataupun sambungan hadis. Sahabat-sahabat susah ni pakat buat. Tiba-tiba mari ngadu pula kepada Rasulullah. Mari ngadu Rasulullah. Orang kaya tu dia tengok kita buat, dia pakat buat juga. Rasulullah suka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Mu nak alang orang buat kebaikan mana boleh? Tak boleh mu nak alang orang buat kebaikan. Jadi dia mari ngadu pula kepada Rasulullah. Kata orang kaya dia tengok kita buat, dia pakat buat Rasulullah. Kata Rasul, itu adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Baik. Jadi kita faham bahawasanya orang yang mampu beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas daripada sembahyang sebanyak 33 kali, sebenarnya itu adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada dia, yang patut dia bersyukur kalau dia mampu melakukan hal tersebut. Baik. Abu Saleh, salah seorang perawi Abu Hurairah, ketika ditanya tentang bagaimana cara mengucapkan dia mengatakan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing sebanyak 30 kali. Subhanallah 30 kali, 3 kali, Allah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kata ad-duthur, dalam hadis dia ada zahaba ahlud duthur, ada perkataan ad-duthur. Bentuk peluru, maksudnya jamak, ramai. Daripada dathrun, mufrad dia dathrun ni satu dengan harakat fathah. Harakat fathah pada huruf dal, dathrun, dan sukung pada huruf ta. Huruf tha, dathrun, artinya harta yang banyak. Itu makna ahlud duthur. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mu'aqqabatun la yakhibu qailuhunna aw qala fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Artinya pembawa akibat yang baik. Ini pembawa akibat yang baik yang tidak akan rugi orang yang mengucap. Orang yang ucapkan dia tidak akan sia-sia, dia tidak akan rugi sikit pun. Ataupun orang yang melakukannya tidak akan sia-sia, dia tidak akan rugi sikit pun. Pada setiap kali selepas solat wajib, solat fardulah, adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Dalam riwayat ni takbir 34 kali. Kalau tadi takbir 33 kali boleh belaka.
Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man sabbahallah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Artinya, sesiapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah, mengucap alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir, mengucap Allahu akbar kepada Allah sebanyak 33 kali, kemudian pada kiraan ke-100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca tu. Maka katanya mana? Maka dosa-dosanya, segala dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Allah Ta'ala pun berlaku dosa ni. Itu ke antara kelebihan berzikir selepas daripada kita sembahyang. Nah, cuma ulama berbeza pandangan. Adakah semua dosa termasuk dosa kecil, dosa besar, ataupun hanya khusus dosa kecil? Pandangan majoriti ulama hanya khusus dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari di awal Kitabul Jihad. Dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Jihad, kitab yang menceritakan tentang berjihad, perjuangan. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang termasuk dalam sahabat 10 yang dijamin syurga oleh Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perlindungan kepada Allah setiap kali selepas solat dengan kalimah-kalimah ini, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn, bukan minal junni, minal jubni, bagi bawah bagi bawah pula, titik bawah. Kalau kita amba ni ditulis minal junni, situ minal jubni dah, bak dah. Betul. Kalau kita amba minal junni, ikut dan tak titik je. Wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini di antara doa Rasul pada bersemayam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat kedeku. Al-bukhl makna kedeku. Kedeku ni maksudnya kedeku ni adalah dia tidak mengeluarkan harta dia sedangkan benda tu diwajibkan. Itu makna kedeku. Kalau benda yang diwajibkan dia tidak keluarkan harta dia, maka dinamakan dia kedeku. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Naku. Allah naku apa? Ada kan setengah-setengah kan? Oh naku, tua-tua pun menakut juga. Bangun nak kecil tengah malam, gerak anak kecil, nak gerak bini takut bini lebih. Gerak anak kecil, tolong termampok nak pergi tandah. Takut. Gogel-gogel bawah tak berani nak turun tengah malam. Ada orang lelaki ada gitu ah. Ada orang lelaki gitu. Bukan semua berani. Ada orang lelaki gitu. Baik. Dan ada orang berani, ada kok orang berani. Ada kok orang nakut. Baik. Ada sama Allah Taala jadikan. Ada orang tak berani sangat. Tapi tak nakut sangat. Gitu, amba tak berani sangat, tak nakut sangat. Kalau amba lah. Tu lagi sekali pergi pondok amba tengah malam pada. Ni ke masjid orang. Daripada Jalan Besar nak masuk pondok amba dalam hutan 2 kilometer. Daripada Jalan Besar 2 kilometer. Ya ada 2 jalan. 2 kilometer ke jalan sawit. Ada jalan kat belakang kat air tang tu tak ada rumah orang seorang. Lepas tu jalan batu. Jalan batu. Bukan jalan tar, jalan batu. Kogel. Nak sampai pondok. Masuk ke sawit. Segi lagi. Tak sampai lagi tak? Ada sampai lagi. Tinggi kali. Ajak ahli jemaah kali. Pergi tengah malam. Kalau kat nu ada jalan kat separuh. Ada jalan tar separuh. Tapi ada jarak Cina pula. Jarak Cina kat tunggu tubi. Ada budak moci-moci yang duk kuatang tu anak dia duk pondok. Duk wani sok nak pergi pondok. Kata tu siang duk wani sampai situ mampu mau kata. Ambo biasa aku 2 3 tengah malam lalu waktu Bukan nak kata berani. Nakut kau.
mai kat sekian beragama. Tapi bukan ni sikit daripada orang gerak anak saat ni tu suruh temang pergi berak. ada orang kata ada gitu, orang ada. Baik. Allah Rabbi. Katanya aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu daripada, jadi sifat penakut ni minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menakut benda hak dak lalu menakut. Jadi orang perang Allah benda hak dak patut punya menakut. Jadi nak bangun tengah malam pun kena gerak tu lelaki gerak nak masuk tandas. Sebab kita pas ikut boleh nikah je. Dah banyak lama dah gideri kamu. Menakut apa? Aku berlindung kepadamu daripada keburukan masa tua. Keburukan masa tua. Dia an uradda ila ardhil umur ni maksudnya lanjut usia sampai ke terlalu teruk sangat, tua telajak. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ke tua telajak jadi balik macam budak semuda. Mai pekong tai dendeng anak budak wahi. Jadi ni benda yang Rasul minta berlindung. Baik wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Umur yang lanjut yang teruk sangat dah. Jadi macam budak balik. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada siksa kubur. Ini di antara benda yang Rasul baca, doa yang Rasul baca selepas daripada sembahyang. Baik. Katanya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi taufik dan kekuatan kepada kita, dapat kita beramal apa yang kita belajar, apa yang kita bincang, apa yang kita dengar daripada hadis Rasulullah, dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampung kesilapan dan kecuaian kita. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.